Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ni kita nak masuk tajuk baru bab 8. Okey, bab 8 adalah sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, jadi dalam bab 8 ni kita banyak bermain dengan macam mana nak mentafsir data. Okey, kita ada data, macam mana kita nak serakkan data tersebut. Nanti kita nampak macam mana bentuk serakan tu. Okey, secara umumnya dalam bab 8 ni kita akan belajar ada dua pecahan. Yang pertama tentang serakan. Kita tengok bentuk-bentuk data tu kalau kita pindahkan maklumat dalam bentuk graf dan dalam bentuk daun. Daun dan batang. Okey, nanti kita akan belajar. Dan yang kedua, sukatan serakan. Sukatan serakan, di mana sukatan tu adalah untuk menyukat. Jadi dalam bab 8.2 ni kita banyak bermain dengan formula, pengiraan. Okey, seterusnya. Okey, kalau ditanya tadi cikgu ni 8.1 kita dah masuk 8.1. Okey, apa maksud serakan? Okey, serakan tu merupakan satu sukatan yang paling penting dalam statistik. Kalau kita ada data, dia sangat penting dalam data tersebut, bentuk data tersebut. Sukatan serakan memberi kita gambaran. Dia nak menggambarkan kepada kita serakan tu supaya kita dapat menilai nilai-nilai dalam data tersebut ditaburkan. Kalau kan kita ada satu data, nanti cikgu tunjukkan gambarnya macam mana kalau kita taburan. Okey, ada data, macam mana bentuk taburan data-data tersebut. Serakan adalah serakan adalah kecil jika julat yang kecil, maksudnya kat situ kalau taburan dia lebih kecil saiz dia, maka kita panggil dia serakan kecil. Kalau taburan dia lebih meluas, nanti cikgu tunjuk gambarnya. Awak pegang dulu. Kalau serakan dia meluas, besar, maka julat dia adalah besar. Okey. Sukatan serakan satu data ialah sukatan kuantitatif seperti julat. Kita akan belajar lah ni. Apa itu julat, apa itu julat antara kuartil, varian dan sisian piawai. Jadi sukatan serakan ni dia banyak dalam 8.2 dan serakan adalah dalam 8.1. Okey, ini yang dikatakan serakan. Katakan kita ada satu data, kemudian kita plotkan data tersebut, maksud bentuk serakan. Serakan mana yang lebih besar? Kalau kita tengok lebar dia. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk sains dia ada 8 data serakan dia. Yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk matematik dia ada 7. Jadi kita nampak kat sini serakan untuk skor dalam kuis sains dia lebih besar sebab julat dia lagi besar. Okey, saiz dia lagi besar. Ada 8 data yang melintang, yang ini hanya ada 7 data saja yang melintang saiz dia. Jadi kita panggil serakan. Okey, serakan sains lebih besar daripada serakan matematik. Okey, itu yang cikgu nak maksudkan tentang serakan tadi tu. Yang mana lagi besar dan yang mana lagi kecil. Okey, seterusnya cikgu ambil contoh ini daripada buku teks muka surat 213. Cikgu terangkan kepada kamu macam mana nak menjawab soalan-soalan di dalam buku teks ni. Okey, jadual menunjukkan jisim dalam kg. Ini adalah data-data tentang jisim lah atau berat pelajar untuk 20 orang murid. Jadi ada 20 data dalam yang dikumpul dalam satu kelas mungkin. Jadi nyatakan, apa soalan dia? Nyatakan beza. Macam mana nak kira beza? Beza perbezaan mestilah tolak kan? Macam mana nak tahu beza dia? Jadi mudah saja, kita ambil nilai jisim yang paling besar. Kita tengok satu persatu. Jisim yang paling besar kalau kita tengok adalah 79 kg. Kemudian kita tengok jisim yang paling kecil. Jisim yang paling kecil kalau kita perhatikan adalah 47 kg. Jadi macam mana nak kira beza jisim?
Atau nak kira beza dia. Okey, jadi kalau nak kira beza dia, kita hanya tolakkan saja. Okey. Kalau dia kata markah, soalan boleh tanya tentang beza markah. Kalau jisim, beza jisim. Jadi mudah saja kita ambil nilai yang beza dia adalah ambil nilai yang terbesar tolakkan dengan nilai yang terkecil. Jadi jawapan dia awak akan dapat 32 kg. Okey, seperti jawapan di dalam buku teks ni lah. Okey. Yang terbesar 79, yang terkecil 47, jadi beza dia kita tolakkan saja 32. Okey. Itu dalam bentuk kita panggil data taburan data lah. Okey, data yang jenis bertabur. Okey. Yang kedua, dia bagi dalam plot. Dia bagi dalam bentuk graf. Okey, Rajah menunjukkan plot titik bagi panjang. Ini kita tak panggil dia graf tau. Ini kita panggil dia plot titik. Rajah plot titik. Okey. Bagi panjang dalam cm beberapa jenis sampel serangga. Maksudnya kat sini kalau nak baca, dia ni 3 point berapa? 3.1. Dia ni melintang tau. Graf dia ni 3.1. Yang ni 3.9. Lepas ini 4.1. 4.1 panjang dia ada 2 serangga. Okey. Ni 4 point berapa? Okey. 4, 1, 2, 3, 4, 5. 4.5 ada 1. 46, 47, 4.8. Ni 4.8 ada 2 serangga. Panjang yang 4.8 tu cara nak baca. Okey, ni 6 point berapa ni? 6.8. Okey, 6.8 ada 3. 6.8 cm ada 3 serangga yang bersaiz 6.8 cm. Kita baca daripada sini 6.1, 6.2, 6.3 sehinggalah 7. Jadi macam mana nak tahu beza saiz dalam cm tu? Jadi kita tengok panjang serangga yang terpanjang. Okey. Panjang serangga yang terpanjang kita tengok tadi 6.8. Kita baca daripada sini Yang hujung ni dengan yang hujung ni. Okey. Jadi yang hujung ni adalah 6.1, 6.2, 6.3, 6.8. Okey. Dan yang terkecil tadi cikgu cakap lepas 3, lepas tu di sebelah dia kan 3.1. Jadi nak tahu beza saiz itu hanya tolakkan 6.8 tolak 3.1 dapat 3.7. Jadi apa yang kita belajar dalam contoh ini, kita tengok macam mana nak kira beza sesuatu maklumat. Kalau dibagi dalam bentuk taburan data, kita tolakkan nilai yang terbesar tolakkan dengan nilai yang terkecil. Kalau dibagi data tu dalam jenis plot titik, kita tolakkan panjang yang ataupun data yang paling besar tolakkan dengan data yang paling kecil, hujung ke hujung. Okey, jadi apa maklumat yang kita boleh dapatkan daripada beza nilai ni? Okey. Sedikit info kita nak nyatakan di sini. Bagi melihat serakan satu taburan tu, beza nilai cerapan terbesar dengan beza nilai cerapan terkecil diambil kira. Okey, kalau kita tengok ada 2 nilai, katakan ada 2 nilai. Yang ni tadi beza dia adalah 32. Ada satu lagi data macam ni, katakan beza dia 30. Okey, yang mana satu serakan yang paling bagus? 32 ke beza yang 32 ke beza yang 30? Okey. Sekiranya beza itu adalah paling besar, maka kita menunjukkan kat situ serakan dia adalah lebih luas. Okey. Bermaksud kalau beza dia antara 32 dengan 30, kita nampak beza yang 32 tu menunjukkan serakan dia lagi luas. Serakan tu macam cikgu tunjuk tadilah. Graf macam ni kan. Dia lebih banyak, dia lebih luas. Dia lebih lebar. Kalau beza dia lebih besar, maksudnya serakan dia lebih luas. Kalau beza dia lagi kecil, mungkin serakan dia lebih pendek saiz dia. Okey. Lagi. Maka beza antara nilai tersebut adalah lebih besar. Kalau
kalau beza dia lebih besar, maka menunjukkan serakan tu lebih luas. Cikgu dah baca tadi. Begitu juga sebaliknya. Okey, seterusnya. Okey, tadi cikgu ajar awak tentang beza kan? Sekarang cikgu nak ajar awak tentang macam mana nak memplot batang dan daun. Ni topik seterusnya. Memplot batang dan daun. Bukan lukis batang, bukan lukis pokok macam tu. Apa maksud batang dan daun ni? Kita baca dulu Plot, nama dia tadi yang titik-titik tu, serakan tu nama dia plot titik. Okey. Yang ini kita nak melukis di atas kertas, bukan kertas graf lah. Kita nak lukis macam data juga, tapi kita nak plot lah, kita nak plot. Tadi plot titik, ini namanya plot batang dan daun. Okey. Plot batang dan daun merupakan satu cara untuk menunjukkan taburan satu data tu. Okey, macam mana kita nampak bentuk satu data ni nanti dalam bentuk plot batang dan daun. Memplot batang dan daun, kita dapat melihat sama ada data tu lebih cenderung kepada satu nilai atau nilai manakah yang paling kerap muncul atau manakah yang paling kurang muncul. Jadi kalau kita lukis batang dan daun ni, nanti kita tengok data mana yang selalu berulang-ulang. Okey, kalau kita tengok macam ni susah kan, nombor mana yang selalu berulang-ulang. Tapi kalau kita plot batang dan daun, kita nampak nanti bentuknya macam mana. So kita tengok macam mana nak memplot batang dan daun ni. Okey, mudah saja. Okey, ni tentang apa? Ini muka surat berapa ni cikgu ambil ni? Ini adalah daripada muka surat 200. Sekejap. Ini cikgu ambil sekejap. Daripada muka surat 204 214. Ni pun dah ada dah kat sini, 214. Alright. Jadi ni data tentang apa ni? Ni data tentang 36 murid. Okey. Dalam satu markah ujian dia lah, dalam prinsip account. Okay, ni markah-markah yang dia dapat. Jadi macam mana nak memplot batang dan daun? Okey, mula-mula kita buat jadual macam ni. Okey, kita buat jadual. Okey, kemudian kita tulis batang, okey, dan daun. Ni nama dia graf plot batang dan daun. Jadi kita tengok pangkal nombor yang ada di depan tu. Kita tengok dia bermula dengan nombor 2, 3, ada nombor 4, ada nombor 5 kan. Jadi seperti dalam gambar rajah tu lah. Plot 2, 3, 4, 5. Okey, kemudian kita ambil dulu data yang 20 tu. 20 berapa? 27. Okey, 27. Okey, dah tanda kita potong. Kita letak 7. Okey, 2 tak perlu sebab 2 dah ada kat depan. Kemudian kita tengok satu-satu, 34 pula. 3, 4. Alright, macam tu ya. Okey. Ataupun satu lagi kita kena hati-hati juga sebab kita kena kita kena cabaran dia kat sini. Okey, cikgu padam balik Dia kena susun digit tu daripada nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Jadi kita kena tengok juga 20, hati-hati. Tengok mana paling kecil. 20 tak ada, 20 ada 2 kan, 27 dengan 29. Jadi nak tulis yang mana dulu? 27 baru 29. Kita senang tengok yang angka satu-satu lah, 20 dulu. Okey, kemudian kita tengok 30 pula. Okey, yang ni padam. Kita buat yang 20 dulu. Senang kata. Kemudian kita tengok 30 berapa? Okey, kita tengok pula. Paling kecil adalah 31. Jadi kita susun dulu. 31. Kalau 31 tu ada 2 kali. So susun 2 kali. 31. Kalau dia ada sekali je, tulis sekali. Okey, macam gambar rajah ni. Macam jawapan ni lah. 31. Padam. Lepas tu ada 32 pula. Dapat ni 32. Okey, potong. Tulis pula 2. Dan sehingga seterusnya lah. Sampailah kita nampak sampai 38 tu dia ada 2 lah tu. Kalau dia 2. Mari kita tengok betul ke? 38. Okey. Okey. Kalau 40 ni ada 2. 40. Jadi hati-hatilah. Tak kisahlah macam mana awak nak dapatkan data tu.
Okey, yang penting susunan tu mesti betul. Mulakan dengan 40, lepas tu semakin menaik 49. Macam tu. Inilah nama dia. Cikgu tak tulis sampai habis lah. Cikgu nak terangkan saja. Ini nama dia plot batang dan daun. Di mana nilai tu disusun daripada nombor terkecil hingga nombor terbesar. Dan awak kena letak kata kunci dekat situ. Okey, ke kunci. Kena letak ke kunci. Letak satu ke kunci. Awak pilihlah nombor berapa. Contoh dekat situ, ke kunci dia 2, 7. Dia tulis macam tu. Dia mesti ada palang macam tu. 2, 7 bermaksud. Kena tulis macam ni. Bermaksud 27. Kalau awak nak ambil kata kunci lain pun boleh. 52. 52 bermaksud 52. Letakkan satu kata kunci di situ. Okey. Ini maksud dia macam mana kita nak plot batang dan daun. Okey, seterusnya cikgu nak terangkan kat awak. Tadi kan kita lukis plot batang dan daun, dia ada satu jadual saja kan? Satu jadual saja macam tadilah. Okey, cikgu bagi contoh. Macam mana kalau kita nak plot batang dan daun kalau dia bagi dua maklumat macam ni. Dia ada dua kotak. Lain pula bentuk batang dan daun. Dia bukannya macam tadi bukan macam tadi batang 2, 3, 4, bukan macam tu. Okey. Kalau dia ada dua data, jadi apa perlu kita buat? Kita buat macam ni. Kita buat macam ni, gambar rajah dia, satu garis. Okey, tengah-tengah dia kita potong dua macam tu. Okey. Kita letak dua macam tu. Dan nombor apa yang kita nak letak nilai di tengah-tengah tu? Kita penuhkan ruangan tengah dulu. Okey, kita tengok nombor depan dia paling sikit 30 kan. Jadi kita kena tengok nombor depan dia tu 3, kita buat 3. Bermaksud 30 berapa? 40 berapa? 50, 60, 70 macam tu. Okey, kita tengok dulu ni dia tulis markah ujian bulan April. Okey, apa-apa yang pada kotak pertama kita letakkan di depan tajuk dia. Kotak yang kedua tajuk dia kita letakkan di atas macam tu. Okey, 3. Okey, kita tengok nombor yang terkecil. Nombor terkecil, kalau yang sebelah sini, nombor terkecil dia kita letak di sebelah yang macam tadilah kan, nombor mula-mula. Ini macam seolah-olah macam huruf Jawi kan. Huruf Jawi, kalau nombor kecil kita letak di paling kanan. Yang dekat dengan angka depan tu kita letak nombor yang kecil. Okey. Jadi kita tengok paling kecil adalah 34, so kita letakkan 4. Lepas tu 38 kita letakkan di sebelahnya. Okey. Okey, yang depan ni yang paling kecil adalah 32. Jadi 2 tu bukan letak di paling depan. 2 tu adalah paling berhampiran dengan nombor 3 tu, 32. Kemudian ada 30 berapa pula? Ada 35. 35 ada 2. Jadi sebab itulah dia tulis 55. Begitu. Okey. Jadi perbeza kalau dia ada satu maklumat, kotak dia macam cikgu tunjuk sebelum ni. Kalau dia ada dua maklumat, jadi nombor tu berada di tengah-tengah. Dan nombor yang paling kecil berada dekat dengan nombor tengah tu lah. 34 ni 32. Dan jangan lupa letak ke kunci. Yang ni dia tak letak ke kunci. Ke kunci dia awak letak kat bawah. Contohlah awak ambil 3, 4. Ambil satu saja. 3, 4 bermaksud, awak tulis itu 34. Okey, boleh? Okey, seterusnya cikgu nak tunjuk satu lagi contoh. Okey, contoh macam mana nak plot batang dan daun. Okey, kalau nombor dia macam ni, dia ada dua maklumat kan? So kita pecahkan. Tengah-tengah dia macam tu. Yang ni tulis 4 Razi, tajuk dia. Yang ni tulis 4 account. Okey, nombor yang terlibat kita nampak dia 16 yang sama kan. Jadi jangan buat nilai dia 1. Okey, sebab dia nilai dia ratus, so yang sama tu kita buat 16. 16. Okey, yang sini kita letak 2, yang sini kita letak 3. Okey, itu kalau nombor melibatkan ratus. Yang ni 173, ni 176. Jadi nombor yang perlu diletak di tengah-tengah adalah 17. Jadi 173 yang depan, yang belakang 176. Bukannya 1, yang ni 73, yang ni 76. Salah.
Okey, kita ambil nombor yang sama, kita letakkan di tengah-tengah dia 17. Okey, bukan letakkan 1 kat situ. Okey, ni contoh 3 contoh yang cikgu tunjuk macam mana nak plot batang dan daun. Kata kunci jangan lupa kekunci dia. Kalau macam ni kekunci dia awak letak 163 bermaksud 163. Okey, jangan lupa kata kunci pun kena letak. Right, seterusnya. Okey, tadi kita dah belajar macam mana nak plot batang dan daun. Jangan lupa dia ada kata kekuncinya. Sekarang cikgu nak ajar awak, kan dia ada 2 jenis kan, plot batang dan daun, dan seterusnya macam mana nak plot titik. Okey. Plot titik ni gambar rajah dia. Kita biasanya kena guna kertas graf lah, kalau ada kertas graf. Jadi macam mana kita nak plot titik dia? Plot titik adalah cara statistik yang mengandungi titik-titik yang diplot dengan menggunakan skala yang seragam. Okey, kita kena ada skala yang seragam lah kalau kita nak lukis plot titik tu. Okey, data berikut menunjukkan 20 orang murid dalam kuis bio. Okey, rajah di bawah menunjukkan macam mana cara kita nak plot titik. Okey, setiap titik mewakili satu cerapan. Nota penting, plot titik sesuai digunakan jika bilangan cerapan adalah tidak banyak. Okey, kalau tak banyak data, eloklah guna plot titik. Okey, mungkin kalau data tu banyak, okey, kita elok guna plot batang dan daun. Kita buat kotak macam tadi. Okey, kita kalau sikit macam ni bolehlah kita buat macam kosong kan, kosong. Okey, kita bermula dengan kosong. Kita buat skala dulu. Kita tengok nombor apa yang skala yang boleh bermain dekat sini. So kita buat skala dia. Kita buat berapa tu? Kita panggil 1 cm saiz dia ni. Okey. Kalau 5 kotak kecil ni kita panggil dia 1 cm. 5 kotak kecil ni. Senggatan dia kosong, 1, 2, 3, 4, 5 dan 8. Okey. Kalau tak ada perpuluhan mudahlah. Okey, kalau ada perpuluhan nanti cikgu tunjuk. Kalau ada perpuluhan dia eloknya elok ambil yang garis gelap tu. Sini kosong, sini 1. Okey. Kalau dia ada perpuluhan 2 cm tu kita anggap 1 sebab senang nak kira 0.1, 0.2, 0.3. Kalau nombor dia genap, eloklah boleh je 5 cm tu kita anggap 1. Jadi dia kosong kan? Kosong ni ada 2. So tandakan. Naik apa tu secara seragam lah. Okey, naik 5 cm, 5 cm, 5 cm. Tandakan elok-elok. Okey, kalau kat sini dia ada kosong, dia naik ada 2. So bilangan dia mesti naik 2 lah. 1, 2. 1 ni tandakan 1 kat situ. Okey, bukannya atas plot tu. Kita selangkan. Kita tanda kat atas dia. 1 menunjukkan nilai dia ada 1. 2 ni naik bermaksud ada 1 titik. 2 titik ada 2 nilai. Okey. Seterusnya lah. 3 ada 3. 1, 2, 1, 2. Mana ada satu lagi? 3 kat sini. 1, 2, 3. Sekejap satu kita tengok. 4 ada 2. 1, 2. Nanti awak buat lah. Awak dah buat 4 tu, awak tandakan 1, 2. Lepas tu 5 pula. 5 ada 2. 7 ada 4. 1, 2, 3, 4. Naikkan secara sekata. 4. 1, 2, 3, 4. Sehinggalah habis. Okey. Kalau nilai dia sikit, bolehlah kita buat secara plot titik. Yang ni tulis tajuk dia apa. Dia tak ada kata kunci. Dia tak ada kekunci. Tapi kena letak unit lah. Kalau dia skor, tulis skor. Kalau dia tentang panjang, okey, katakan dia tentang panjang. Lepas tu tulis unit dia cm. Kalau skor dia tak ada unit, tulis skor sahaja. Okey, ini cara macam mana kita nak lukis plot titik. Okey, seterusnya. Okey, tadi kita dah belajar macam mana nak plot titik dan plot batang daun. Okey, sebelum tu kita belajar beza. Ingatkan balik beza nombor besar tolak nombor kecil. Okey, seterusnya. Okey, sekarang dia dah lukis dah plot titik. Okey, kita nak menjawab soalan. Yang ini cikgu ambil daripada buku teks muka surat 217.
Satu pertandingan matematik dan sains telah dijalankan di SMK Bestari sempena Minggu Sains dan Matematik. 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. 20 masuk sains, 20 masuk pelajar yang samalah masuk kuis matematik. Okey, jadi kita nak menjawab soalan. Okey, ni ada dibagi dua gambar rajah plot titik. Soalan dia apa? Data manakah yang menunjukkan serakan yang paling besar? Okey. Cikgu kata macam mana nak tengok serakan yang paling besar? Okey, serakan yang paling besar kita tengok beza cerapan. Okey, beza cerapan. Contohnya, kejap. Okey, awak boleh tengok dari segi saiz ni pun boleh. Okey, tadi macam cikgu tunjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada 8, yang ni ada 7 kan. Ataupun kita tengok serakan yang paling besar, kita tengok beza dia kan. Beza dia yang ni macam mana nak kira beza tadi? Nilai yang paling hujung tolak hujung. 15 tolak 8. 6, 7, 8 kita akan dapat 7. 5, 6, 7, 8, 7. Yang ni 15 tolak 9. 5, 6, 7, 8, 9. So kita dapat 6. Jadi beza mana yang paling besar? Yang ni beza paling besar kan, atas ni. Jadi beza yang paling besar menunjukkan serakan dia, saiz serakan dia lebih besar. Jadi jawapan kat situ, serakan skor dalam kuis sains adalah lebih besar. Okey? Kerana beza cerapan data dia lebih besar. Beza dia lebih besar macam tu. Okey, soalan B. Kuis yang manakah mempunyai beza cerapan yang paling tinggi? Inilah. Kuis sains mempunyai beza cerapan yang paling tinggi. Awak tunjukkanlah. 15 tolak 8 adalah 7. Okey, beza cerapan yang paling tinggi menunjukkan serakan yang lebih besar. Okey. Ini kuis manakah yang mempunyai beza cerapan? Beza kena tolak tadi. Okey, soalan C. Antara kuis sains dan matematik, pencapaian mana yang lebih baik? Okey, kalau tengok jawapan tu, tak boleh naikkan dah. Kuis matematik lebih baik. Matematik lebih baik kerana cerapan tertumpu pada bahagian kanan plot titik. Jadi, kita nampak kenapa kuis matematik ni lebih baik. Dari segi serakan data dia nampak macam susunan dia lebih lebih baik kan. Okey, kalau tengok ayat tu dia kata matematik kerana dari segi plot titik dalam gambar rajah tu dia banyak tertumpu di bahagian kanan. Okey, banyak tertumpu di bahagian kanan. Kalau yang ini data dia tidak begitu cantik. Yang ni dia nampak susunan dia paling cantik lah kat sini. Okey, cerapan dia tertumpu di bahagian kanan. Yang ini tidak, agak berterabur. Jadi tak berapa nak cantik, tak berapa nak baik lah skor yang diberikan di dalam kuis sains. Okey. So yang akhir sekali kita dah habis lah 8.1, kita dah habis. Kita dah belajar tadi tentang apa? Kita dah belajar tentang nak cari beza. Ni cikgu dah tunjukkan dah. Okey, kemudian cikgu dah ajar macam mana nak plot batang dan daun. Okey, kalau satu kotak macam mana, kalau dua kotak macam mana. Cikgu dah ajar macam mana nak plot titik. Okey, macam mana kita nak plot titik. Dan macam mana nak mencari nilai sekiranya dia bagi data plot titik. Okey, jadi cikgu akan bagi tugasan dan nanti awak turn in dalam Google Classroom. Okey, terima kasih.